Dalam perang ni, bila Hanzalah duduk menyebelahi Islam, dia duduk tim Rasulullah dan sahabat. Automatik bila bapak dia pergi Mekah, bapak dia akan duduk tim mana? Bapak dia nak duduk tim mana? Tim Islam ke tim Abu Sufyan? Tim Abu Sufyan. Automatik pertemuan bapak dengan anak dalam peperangan ni tak boleh dielakkan. Jadi dia berharap dalam perang ni kalau boleh tak terserempak dengan bapak dia. Perang tetap perang, tapi kalau boleh teng tu tak jumpa dengan bapak. Bila berjumpa dengan bapak, kemungkinan-kemungkinan boleh muncul. Adakah bila seorang anak dengan bapak dalam perang perlu dihormati dan paling koman pun sengih menyengih antara satu sama lain? Oh bapak pula, oh anak masuk pedang, duk sengih dua orang tu. Perang-perang, mungkinkah macam tu? Tak. Mereka kena buka pedang. Paling kurang pedang mempedang, paling kurang tombak menombak, paling kurang panah memanah. Lebih jauh lagi mungkin salah seorang akan cedera. Lebih jauh lagi mungkin salah seorang akan mati atau dua-dua mati. Mungkin anak kena bunuh oleh musuh bukan bapa. Mungkin bapa kena bunuh bukan oleh anak, oleh sahabat Islam yang lain. Semua kemungkinan tu boleh dipakai. Dua-dua cedera, salah seorang cedera, dua-dua mati, salah seorang mati, semua kemungkinan boleh berlaku dalam perang. Tapi harapan dia tak terserempak, memang dia tak terserempak. Bila perang Uhud berlangsung, dia dah banyak berbelah-belah musuh dia dah bunuh di tangan Hanzalah. Sampai satu saat dia bersua dengan Abu Sufyan. Dia bertemu dengan Abu Sufyan. Dan dia bertekad kalau dia boleh bunuh Abu Sufyan ni, maka moral tentera-tentera kafir akan down. Bukan kata perang Uhud, perang mana-mana pun kalau kita boleh bunuh dia punya bos, memang moral tentera-tentera bawah akan down. Contoh ada bos, panglima paling besar. Tentera walaupun belakang 40,000, panglima tu kena, panglima tu mati, panglima tu terbunuh, moral hak bawah belakang down, jumlah mereka ramai pun. Tak percaya, cuba main game. Kalau boleh bunuh bos, ada lagi belakang dia 100, game over tu ke game tak over? Dah contohlah ni, kita main game, berjaya bunuh bos, ramai lagi hak kecil bawah, game over ke game tak over? Biasanya boleh bunuh bos ni game over ke tak over? Game over dah, bos mati, game over dah. Tutup cerita. Dan sampai masa dia memang boleh melakukan satu pukulan untuk tebas Abu Sufyan, ada peluang. Tapi datang tentera musuh serang hendak daripada belakang, lantas menombak dari arah belakang. Tombak belakang tembus mata tombak dari arah depan. Dia jatuh berlutut. Tu pun sisa-sisa nyawa yang ada, dia duk perang lagi dengan Abu Sufyan. Lepas tu kawan tu gerak, habis ya. Lalu dia menghembuskan nafas terakhir sebagai wira, sebagai pahlawan perang, sebagai syuhada dalam keadaan tunduk sujud. Habislah riwayat Hanzalah bin Rahib. Tapi siapa hak tombak dia dari belakang? Hak tombak dia dari belakang ialah Ibnu Syu'ub, ataupun nama betul dia Shaddad bin Al-Aswad. Sebab saya sebut ni, ada setengah tulisan, setengah jena dia sebut nama lain. Hak betul yang tombak dia Shaddad bin Al-Aswad. Akhirnya kawan ni masuk Islam juga lepas pada ni. Ramai kan hak dulu lawan Nabi masuk Islam, macam Khalid bin Al-Walid masuk perang Uhud ni. Waktu perang Uhud dia Islam ke kafir? Dia pahlawan ketua kafir. Dia masuk Islam lewat lepas perjanjian Hudaibiyah, baru Khalid masuk Islam. Maksudnya perang-perang sebelum perjanjian Hudaibiyah dia duduklah kafir. Begitu juga dengan pembunuh Hanzalah ni, di kemudian hari dia masuk Islam. Tapi yang selalu disebut kadang-kadang naik nama Shaddad bin Aus. Ada setengah tulisan naik nama yang bunuh Hanzalah tu Shaddad bin Aus, bukan Shaddad bin Aus, Shaddad bin Al-Aswad. Shaddad bin Aus ni sahabat Nabi.
orang Madinah juga. Dia masuk Islam. Dan dia dah jadi tentera Islam waktu Perang Badar lagi. Perang Badar, Shaddad bin Aus dah menyertai tentera Islam. Tiba-tiba Perang Uhud seolah-olah lah kalau benar Shaddad bin Aus, dia jadi berbalik kepada kafir dan bunuh sahabat lain. Logik ke tak logik? Seorang sahabat tu masuk Islam, Perang Badar dia duk geng Islam. Perang Uhud, dia kembali jadi kafir seolah-olah, ataupun masuk geng belah tu, bunuh sahabat Islam lain. Ada logik tak? Bila melibatkan isu agama, jangan main dengan logik. Saya sebut awal. Sebab benda ni tak mustahil. Walaupun memang bukan syahadat. Tapi kalau kita kata contoh syahadat berbalik, benda tu tak mustahil. Saya tunjukkan beberapa contoh, tak boleh nak bermain dengan logik tentang isu ni. Isu kembali kepada 15 nama yang blacklist tu. Antaranya Abdullah bin Abi Sarah kan. Dia ni sahabat Nabi, duduk ni Madinah, penulis wahyu Nabi. Tapi satu masa dia murtad dan lari balik ke Mekah. Pernah tak ada dalam fikiran kita tergambar, bukan sahabat biasa, sahabat yang Nabi letak sebagai penulis wahyu ni tinggi, dia punya grade, tiba-tiba boleh murtad dan lari. Tahap penulis wahyu murtad. Oi, biar betul Ustaz. Bukan biar betul, biar tak betul. Bukan logik tak logik. Benda ni dah berlaku dah. Islam elok-elok, duduk dengan Nabi elok-elok, nulis wahyu elok-elok, murtad, lari. Dia antara orang yang hak Nabi bunuh, tak dimaafkan. Ada seorang lagi, datang Madinah, masuk Islam, Nabi beri kepada dia jawatan pungut zakat, pungut hasil daripada orang Islam Madinah. Beri pula seorang pembantu. Jadi satu kes, letih bekerja ni, sebelum tidur dia suruh pembantu dia masak. Kamu masak nanti bila aku bangun aku nak makan. Pembantu letih, tertidur, tak teringat nak masak. Dia bangun nak makan. Bila bangun tak ada masakan, dia pergi bunuh pula kawan tu. Mati kawan tu. Dia takut dia kena bunuh balas, dia lari balik ke Mekah. Bawa sekali dengan duit-duit hak kutip dengan orang tu. Dia buka murtad. Siapa murtad tu? Sahabat Nabi tu. Duk kutip duit orang, duk kutip zakat tu, murtad. Nah ni pun kena bunuh. Mustahil ke tak? Tak mustahil. Tapi nak habaq sini bukan Shaddad bin Aus tu. Walaupun benda tu tak mustahil. Tapi Shaddad bin Al-Aswad. Shaddad bin Aus lain. Dia antara 3 sahabat yang ulama selalu sebut paling zuhud. Abu Darda, Umair bin Sa'id dan Shaddad bin Aus, itulah sahabat-sahabat Nabi hak kelihatan paling zuhud. Bukan hak lain tak zuhud. Terpancar kelebihan zuhud pun ada pada 3 sahabat ni. Abu Darda, Umair bin Sa'id dan Shaddad bin Aus. Dulu ada kes Shaddad ni. Oh, baru nak ukur sebelah tak? Baru lagi. Tak apa kan? Kau nak berhenti dah? Tak apa, okey. Shaddad bin Aus, satu hari dia berjalan. Dia bertemu dengan Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah. Dia tengok Rasulullah dalam keadaan sedih. Rasulullah dalam keadaan muram dan sugul. Lalu dia tanya Rasulullah, apakah yang menyebabkan Rasulullah berkeadaan demikian? Tengok pada air muka, raut wajah Nabi. Ini Nabi tengah sedih. Duk fikir apa? Lalu Rasulullah bagi tahu dia yang Rasulullah bimbangkan umat dia. Yang mana umat dia ni yang Rasulullah bimbang 2 benda. Mereka akan kembali kepada kemusyrikan. Mereka akan kembali buat syirik. Dan yang kedua Rasulullah bimbang ialah mereka akan mengikuti syahwat dan hawa nafsu mereka. Tengok Rasulullah duk sedih, tanya pasal apa? Rasulullah sebut, Rasulullah duk bimbang umat dia ni akan buat balik syirik dan ikut syahwat, ikut hawa nafsu. Jadi jawapan yang Rasulullah bagi ni agak sedikit menghairankan bagi Shaddad. Benda tu tak pelik pun. Tapi yang Shaddad heran tu sebab dia hidup dalam lingkungan sahabat Nabi. Yang dia kenal sahabat-sahabat Nabi ni orang paling kuat berakidah, orang paling kuat beriman, orang paling kuat duduk bawah Nabi, orang paling kuat belajar dengan Nabi, orang paling kuat buat amal, rata-rata kuat ibadah, rata-rata ahli jihad. Tiba-tiba Rasulullah risau mereka ni akan jadi syirik dan ikut hawa nafsu.
Ikut hak perspektif dia, sahabat-sahabat ni kuat segala-gala hal, tak mungkin lah. Adakah mereka akan kembali buat syirik sepeninggalan kamu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, suatu masa hak kata syirik yang Rasulullah maksudkan tu bukanlah kerana mereka menyembah matahari, tidak. Bukan kerana mereka akan kembali menyembah patung-patung yang dinamakan berhala tu, tidak. Bukan juga kerana mereka akan menyembah batu-batu, tidak. Tetapi hak Rasulullah bimbang ialah suatu masa, dengar betul-betul, mereka akan mempamerkan, menunjukkan amalan-amalan kebaikan dan kesolehan masing-masing untuk dipamerkan di hadapan mata-mata manusia lain. Dia nak tunjuk yang dia buat amalan baik. Dia nak tunjuk dia buat ni amalan soleh, amalan ni bagus, amalan ni good, amalan ni mulia. Tapi bukan lillahi ta'ala, tapi dia tunjuk demi semua benda ni nak suruh mata orang lain tengok. Nak suruh apa? Nak suruh orang kata, bagus ustaz tu, mulia ustaz tu, berjurus ustaz tu, komplit ustaz tu, sempurna ustaz tu ni. Bukan ustaz sajalah, hak tak ustaz pun samalah. Apa sesuatu yang kita buat tu nak suruh orang kata hak kita buat tu bagus. Kita tunjuk depan orang, nak suruh orang kata kita berjurus, kita elok, kita segala-galanya. Tapi lillahi ta'ala zero. Hak tu yang Nabi bimbang. Apa yang kita buat ni semata-mata nak tunjuk kat orang, nak pamer kat orang.